Bukan saya kata maknanya kita tak boleh hormat. Memang kita kena hormat orang alim, orang soleh, orang baik-baik. Kan hatta Nabi pun mengajarkan, bukan di kalangan kami orang yang tidak memuliakan orang tua, menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda dan yang tidak memberikan hak kepada guru-guru kami. Maknanya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pada video pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan, kesihatan tubuh badan dan semuanya beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni kita juga seolah-olah dikejutkan dengan ada satu berita yang mana kita mendapat kunjungan ada seorang lelaki yang dikhabarkan datangnya dari Maghribi atau dari Morocco, yang mana individu tersebut telah mendakwa bahawa dirinya merupakan keturunan ke-38 cicit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau hadir untuk menyampaikan ceramah bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada perancangan awalnya dirancang untuk disampaikan ceramahnya itu di beberapa lokasi, namun difahamkan ada beberapa negeri yang tidak membenarkan untuk diteruskan program tersebut. Walau bagaimanapun, yang menjadi satu tanda tanyanya adalah kita dalam masyarakat kita kebiasaan berkait dengan jemputan daripada mana-mana para alim ulama maupun tokoh-tokoh daripada luar negara, itu memang kita sendiri pun telah pun menyaksikannya. Cuma apabila muncul golongan yang mendakwa dirinya pula adalah sama ada daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cicit baginda Nabi, itu sahaja yang menjadi tanda tanyanya di situ. Dan kita sebagai rakyat, kita akan menyerahkan perkara ini supaya pihak berkuasa menyiasat lanjut tentang latar belakang dan kebenaran ataupun kesahihan apa yang telah didakwa oleh laki-laki atau individu tersebut. Cuma bagi kita orang Islam, kita kena ingat satu perkara, iaitu seseorang itu kalau dia mengaku bahawa dia adalah daripada keturunan sekian-sekian, tak kira lah kalau macam kita orang Melayu, ada orang tu dia mengaku kata dia ni keturunan Hang Tuah ke, dia keturunan Sultan Melaka dulu ke, dia keturunan para Meswara ke apa, kita kena ingat, kalau kita mengaku bahawa kita adalah daripada jalur keturunan seseorang, tokoh, orang hebat, siapa sekalipun, namun rupanya di hujungnya tipu rupanya, itu adalah dakwaan palsu, hanya semata-mata nak meraih perhatian orang, hanya semata-mata untuk nak mendapat sanjungan orang ramai, hanya semata-mata untuk nak meraih penghormatan orang. Supaya orang datang, salam, cium tangan, cium kaki, peluk, tak tahulah orang. Yalah, kadang-kadang bila manusia ni dengar kata keturunan Nabi pula kan, datang peluk lah dia, buat macam-macam lah lagi, minta itu ini kan. Cara dia meraihkan tu luar biasa pula. Dan rupanya itu adalah palsu atau tipu. Maka apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Nabi, man da'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha
la yujadu min qadri sab'ina aman aw masirati sab'ina aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka tidak akan dapat mencium bau syurga. Padahal bau syurga itu dapat dicium dengan jarak 70 tahun sekalipun, ataupun 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya orang yang kalau nak ikutkan nak cium bau syurga tu 70 tahun perjalanan pun dah boleh bau dah. Tapi daripada jarak itu pun dah tak boleh lagi nak dicium, tak boleh lagi dia dibenarkan ataupun dia dilarang sama sekali daripada mencium bau syurga walaupun daripada jarak yang cukup jauh itu. Siapa ni? Orang yang mengaku keturunan dia adalah daripada keturunan lain. Contohlah, ni contoh macam saya. Contoh saya minat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Contoh, saya minat sangat P. Ramlee. Lepas tu saya pula orang tanya, ustaz ni rajin buat kelakar, buat lawak, nyanyi pun boleh sikit-sikit, ada keturunan ke? Saya kata, oh saya memang keturunan P. Ramlee. Mengaku keturunan P. Ramlee pula dah. Mengaku kata kita ni ada jalur keturunan dengan sampai ke P. Ramlee tu, haram hukum dia. Dan kelak nanti di hari akhirat diharamkan daripada mencium bauan syurga, haruman syurga, takkan dicium oleh orang tersebut yang menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Apatah lagi dia mengaku pada siapa-siapa pula, tak kira lah dia mengaku dia keturunan Nabi ke, dia keturunan tokoh-tokoh mana sekalipun. Itu ingat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, kalau benar betul dia adalah keturunan Nabi SAW, maka perlu dibuktikan. Dalam, saya tengok ada satu keratan video tu, dia telah membacakan daripada nama dia sampailah nama bawa ke Nabi Muhammad SAW. Maka kalau boleh, bukan sekadar disebutkan saja, mesti berikan bukti-bukti yang sahih kepada pihak yang bertanggungjawab lah, pihak yang berkuasa. Dan bukannya apa, sebenarnya kita nak membendung masyarakat daripada, kalau sekiranya itu adalah benar, tak apa. Tapi kalau sekiranya ia tipu, maka kita bimbang masyarakat akan menjadi mangsa. Kerana sampai ke saat ini memang banyak orang-orang yang tampil dengan berpakaian ataupun berpenampilan ataupun perwatakannya itu sangat membuatkan orang sejuk hati memandang, tengok dia cakap lemah lembut, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah ni semua. Maka akhirnya dalam diam ada yang berniat jahat, tipu orang, ada kacau bini orang, ada menipu, meniaga, curi duit orang, tipu, seleweng duit, macam-macam jadi. Maka benda-benda macam ni bahaya, tuan-tuan. Bahaya amat sangat. Dan bukan setakat itu saja, ada ajaran ataupun aliran ajaran-ajaran sesat ni pun yang berpenampilan, berperwatakan, pada mulanya nampak seperti dia membawa apa yang seperti yang Nabi SAW ajarkan. Namun lama kelamaan, makin lama makin terpesong, makin lama makin terpesong. Maka kita nak membendung benda itu daripada lebih bahaya, lebih teruk lagi di masa akan datang. Tapi walau bagaimanapun, bagi kita sebagai masyarakat, saya kira beginilah. Tak kiralah sama ada orang tu dia mengaku dirinya keturunan Nabi ke, atau dia tak mengaku sekalipun, ataupun dia biasa-biasa, dia datang dengan penampilan berserban, jubah, wangian atarnya, dengan tasbih di tangan, mengajar ilmu pada kita semua. Bagi kita sederhana saja. Kita sederhana saja. Jangan keterlaluan sangat. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebagus-bagus amalan itu adalah yang sederhana walaupun dan berterusan. Istiqamah. Amalan apa-apa pun dalam hidup jangan over, yang penting istiqamah. Jangan keterlaluan, jangan melampau sangat. Bukan saya kata maknanya kita tak boleh hormat. Memang kita kena hormat orang alim, orang soleh, orang baik-baik. Kan hatta Nabi pun mengajarkan, bukan di kalangan kami orang yang tidak memuliakan orang tua, menghormati yang tua, dan tidak menyayangi yang muda, dan yang tidak memberikan hak kepada guru-guru kami. Maknanya Nabi ajar kita
para guru-guru ni kita kena hormat, kita kena santun, kita kena sayang, kita kena doakan. Tapi bukanlah bermakna kalau dia mengaku bahawa dia adalah keturunan Nabi ke, dia keturunan mana orang ulama ke, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat dulu ni, bermakna kita nak kena buat satu bentuk upacara yang lain pada yang lain lah, yang pelik-pelik. Jangan sampai macam tu. Bahaya, takut. Kalau tuan-tuan jenis rajin belajar siang malam, tak apa. Takut ada kawan-kawan kita yang mungkin baru belajar agama, baru nak mencari jalan petunjuk arah ni, maka mungkin dia kejutan. Tiba-tiba nanti dia pun jadi minta air semacam lah, apa buat pelik-pelik ni. Itu kita takut yang itu. Dan ingat, sebenarnya mengaku ataupun merasakan bahawa diri ni ada pertalian dengan keturunan para sahabat Nabi ke, keturunan dengan Nabi sekalipun, sebenarnya perkara itu kelak nanti di hari akhirat tidak membantu. Ia tidak membantu pun, melainkan amalan seseorang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tak adalah lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Kata Imam Nawawi rahimahullah, siapa-siapa sahaja yang amalannya kurang, maka kedudukan mulianya tak boleh nak menolong dirinya. Jadi oleh kerana itu, jangan terlalu berharap dari nasab atau salah silah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal. Ini disebut dalam syarah Sahih Muslim. Jadi sebab itu penonton-penonton semua, sungguh pun kalau sekiranya kita dapat tahu bahawa keturunan kita ni, dulu kita ada keturunan dengan apa? Dengan Tok Kenali ke, dengan mana-mana para ulama ke, ataupun dengan kiai-kiai terdahulu yang hebat-hebat, maka kita berdoa pada Allah. Moga kita menjadi pewaris ataupun kita jadi mata rantai kepada perjuangan dakwah yang pernah ditinggalkan oleh generasi kita terdahulu. Macam saya di kampung, mak saya dulu pun ada agak cakap yang saya ni dulu-dululah adalah saya punya moyang saya atas-atas tu ada yang tok-tok guru ada. Tok-tok guru tu ada. Jadi bila kita tahu kata moyang kita ke atas-atas kita dulu ni ada yang guru, ada yang kiai mengajar di masjid ke, tok-tok guru pondok ke apa, tak adalah membuatkan kita rasa macam patutlah aku pun ustaz hari ni, patutlah aku penceramah. Tak. Membuatkan kita rasa ini satu amanah di mana aku sendiri pun kena jaga kepribadian, kena jaga kehormatan diri agar tidak mencemarkan nama baik keluarga dan keturunan. Itu yang sepatutnya. Itu sepatutnya. Jadi moga-moga pesan saya ini memberikan manfaat pada semua, dan ingat, apa jua kita buat dalam hidup, bersederhana, jangan keterlaluan, jangan melampau, dan berhati-hati, jangan kita mudah tertipu, jangan mudah kita terpesona dengan kata-kata yang belum tentu lagi kepastian dan kesahihannya. InsyaAllah, moga kita semua dipelihara Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar, itu benar di depan mata kami, untuk kami mudah mengikutnya. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil, yang salah itu salah terang depan kami, agar kami dapat menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.